من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 12, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 12 baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi firmannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabar kamu, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala serta orang yang sabar. Dan lagi firmannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini sambungan ilmu yang ketiga yang berkaitan dengan ibadah yang batin, yang ianya adalah amalan hati yang wajib engkau mempelajari akannya, yang ianya adalah perintah Al-Quranul Karim, sebagaimana yang terdahulu ibadah yang zahir, sembahyang, puasa, zakat, haji, perintah Al-Quran. Ibadah batin, amalan hati pun sama juga perintah Al-Quran. Sebagaimana kewajipan zahir sembahyang puasa wajib ijma' ulama', begitu juga ketaatan batin, contoh terdahulunya syukur, tawakkul, sabar, ikhlas, wajib ijma' ulama', perintah Al-Quran yang sama. Yang mana ibadah ibadah zahir, berkisar ibadah zahir atas ibadah batin. Sama ada sembahyang puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berkisar kepada ibadah yang batin. Sembahyang puasa pekoh comel sah, tertunai kewajipan. Sama ada diterima oleh Allah ataupun tidak, itu bergantung pula kepada ibadah yang batin, ketaatan hati. Yang mana puasa comel pekoh, comel pegangan. Pegangan tu yang pertama. Kalau semayang puasa comel pekoh sekalipun, kalau pegangan tu pegangan salah terdahulu, mazhab sudah menyatakan, maka ibadah kamu jadi debu yang bertaburan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah. Apabila semayang puasa comel pekoh, sama ada tuan terima ataupun tidak, bergantung pada ibadah yang batin, yang mana Nabi menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Beberapa ramai daripada orang yang puasa yang tiada baginya daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Boleh lapar, boleh dahaga, boleh sihat dah. Sebab puasa ni dia akan mensihatkan tubuh badan kita. Boleh sihat, boleh lapar, boleh dahaga, boleh sihat, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ibadah yang batin. Jadi berkisar ibadah zahir atas ibadah yang batin, yang sama perintah Al-Quran, yang mana kesemuanya berlandaskan kepada ilmu. Yang dari kitab Minhaj, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Nabi ulang 2 kali dengan makna yang sama. Nabi ulang 2 kali dengan makna yang sama. Al-ilmu imamul amali. Ilmu menjadi imam kepada amal. Amal menjadi makmum.
Imam, makmum itu bukan bahasa Melayu. Imam, makmum bahasa Arab. Tapi kita bahasa Melayu lah dok. Tu imam. Apa dia imam? Tu bahasa Melayu lah. Tu bahasa Melayu. Tu imam. Imam. Al-ilmu imamul amali. Nabi kata, ilmu menjadi imam kepada amal. Imam ni depan lah. Makmum ni yang mengikut. Jadi ilmu menjadi imam kepada amal. Nabi ulang dengan maksud yang sama. Wal amalu tabi'uh. Dan bermula amal ialah mengikut ilmu. Apabila ilmu tu makmum, amal tu makmum, maka amal mengikut ilmu lah sebagai imam. Maknanya Nabi mengulangi dua perkataan yang maksud dia sama. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan jawami'ul kalim. Nabi bersabda dengan perkataan yang singkat tapi makna yang luas. Itu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panggil jawami'ul kalim. Maknanya jawami'ul kalim ni perkataan yang singkat tapi maknanya panjang. Makna dia banyak. Kita ni terkadang cakap banyak, makna dia sikit je. Cakap banyak, apa benda sebenarnya? Sikit je point. Nabi bercakap pendek tapi maksud dia luas. Itu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ulang dua perkataan yang satu makna. Al-ilmu imamul amali dan wal amalu tabi'u. Satu makna sahaja. Ilmu ialah imam kepada amal. Bila ilmu menjadi imam, amal menjadi makmum, wal amalu tabi'u, dan amal ialah mengikut ilmu. Satu makna sahaja. Tapi di hujung hadis dia akan datangkan di hadapan yuhlamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Yuhlamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Ilmu menjadi imam pada amal, amal ialah mengikut ilmu, ilmu akan diilhamkan, dikurniakan bagi mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang bahagia ahli syurga, dan ilmu akan diharamkan, ditegahkan daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka ahli neraka. Hadis tu di mushaf 13 baris yang kedua daripada atas. Tu sambungan hadis tadi. Hadis yang saya baca tadi tu mushaf sebelah. Tu mushaf sebelah. Al ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Sambungan di hadapan mushaf 13. Yuhramus su'ada wa yuhramul ashqiya. Allah Ta'ala akan ilhamkan, akan kurniakan, akan buka jalan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal orang bahagia ahli syurga, dan akan ditegah ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang celaka ahli neraka. Bahagian masing-masing jalan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi ulang dua kali dengan makna yang sama, nak cerita pentingnya ilmu, tetapi bukan semua nak belajar ilmu agama. Penting macam mana pun ilmu, fardu ain, wada je. Wada tahu je. Tu. Penting ilmu. Tanpa ilmu amal tidak akan diterima. Tanpa ilmu amal tidak akan diterima. Terima tak terima atas Tuhan. Sedap dia. Lepas tu belajar, buat je dia kata. Belajar ditambah. Dia belajar akidah, dia pening. Dia pening. Tak nak terima. Perkara jahat, qada-qadah, tak boleh nak terima. Segala-gala pun berlaku, Tuhan berlaku, tak boleh nak terima. Lepas tu dia pun lari. Kawan dia kata kena belajar buat akidah ni. Kalau pegangan salah, Tuhan tak terima amal. Kita buat amal, Tuhan terima tak terima atas Tuhan. 5 waktu berjemaah ni. Masjid tu rumah yang kedua. Tapi tak mau belajar. Ni. Buat akidah pun tak mau belajar, bayang kan? Bagaimana? Tak boleh. Kalau kita fikir logik akal kok, macam mana boleh jadi gitu? Ilmu akidah pun tak mau belajar. Nak duduk mana? Alladzina amanu wa amilus solihat. Itu yang dijanjikan syurga oleh Allah. Yang pertama ni alladzina amanu. Barulah wa amilus solihat, yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak neraka.
Orang yang berpoya-poya tak peduli neraka. Orang yang majid surah ni nak apa? Nak syurga. Tapi macam mana dengan iman akidah? Tak mau belajar. Apa ni? Kalau kira logik akal, kenapa lelah-lelah wa amal, tapi bab akidah tak mau belajar, nak duduk mana? Sebab terkadang bagi orang yang jahil, dia ingat ke iman akidah ni sekali gitu je. Boleh Islam kok beriman gitu je. Tu berat. Kalau orang yang belajar ilmu akidah, dia tahulah kepentingan ilmu akidah. Orang belajar fardu ain, fiqh, tasawuf, dia tahulah kepentingan fardu ain, ilmu fiqh dan tasawuf. Sebab itulah fardu ain. Sebab itulah wajib mandatori atas tiap-tiap seseorang. Tidak boleh menolong antara satu sama lain. Sebab tu aini wajib atas masing-masing. Suami pandai, isteri tak pandai, tak lepas. Mak ayah pandai, anak tak pandai, anak tak lepas. Ini atas masing-masing. Kewajipan yang mandatori. Sebab itulah fardu ain, sebab penting dalam bab untuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tak belajar, dia tak nampak situ. Pentingnya ilmu tauhid, pentingnya ilmu fiqh, tasawuf, fardu ain. Nak buat amal je. Nak membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Kalau orang tak belajar, dia buat baca dengan ilmu budak-budak. Tapi kalau orang belajar Al-Quran, dia tahu Al-Quran ni kalamullah, mukjizat Nabi yang paling besar. Nak amalnya bukan amal mudah baca gitu dak. Tapi bagi orang yang tak belajar, dia mudah je. Tapi kalau tak belajar sungguh macam mana? Fatihah pun tak betul Jangan. Fatihah pun tak betul. Tanya orang-orang ngajar Quran. Kalau hok mari belajar, kemudian tua dah, barulah nak mula ngaji Quran. Dia baca je Fatihah, comel. Dan ada kelas, dia suruh orang-orang tua dah kelas dia tu, baca Fatihah sekali seorang. Orang tua-tua ni, orang mayabang tak tinggal. Mengiling pada kawan tu. Fatihah gitu bawa dalam semayang. Rukun semayang, gitu Fatihah. Tapi kenapa orang baca gitu? Sebab dia beranggapan, takkan tak pandai Fatihah. Dan dia baca Fatihah daripada budak kan? Takkan tak pandai. Dia beranggapan gitu. Tapi kalau orang belajar, dia tahulah. Nak amal baca Quran, bukan dengan turuk. Sekarang ni kan orang turuk kan? Baca kuat seorang, orang lain turuk. Itu bukan cara amalan membaca Al-Quran. Jangan buat Al-Quran murah sangat. Jangan buat Al-Quran ni ilmunya tak penting. Nak beramal baca Quran, belajar Al-Quran, musyafahah dengan guru, bukan dengan turuk orang baca kuat seorang. Sekarang ni kan orang baca Quran ikut elektronik. Elektronik apa? Hak dia ada elektronik tu lah. Dia pun dia tag itu keluar baca Al-Quran, dia pun turun. Nak pakai hak tu boleh. Orang hak mahir dak Al-Quran, mahir hukum hakam, tapi tak lacak, boleh lah. Dia mahir hukum hakam Al-Quran, tapi belah tengah tu dia tak lacak. Hak belah hadapan dengan hak belah hujung. Belah hujung tu lacak lah. Muqaddam tu lah hujung. Hujung tu malah lacak lah. Juz amat. Hak tengah dia tak lacak. Tapi dia mahir hukum hakam Al-Quran. Bak makhraj dia mahir. Dia bolehlah nak turut. Sebab nak pelacak. Bukan nak baca betul. Nak pelacak. Baca betul dah. Tak pelacak. Nak pelacak, dia ambil elektronik tu bolehlah. Bukan untuk membaca. Untuk pelacak. Untuk baca betul, tak boleh turut elektronik tu. Untuk baca betul. Tu kena turut guru. Sekarang ni dia belajar Quran dengan guru dah. Tapi dia baca Quran tu betul dah. Nak pelacak. Nak pelacak dia pun pakai elektronik. Boleh. Ada ni. Tapi bukan turut elektronik tu untuk beramal bacaan Al-Quran tanpa musyafah dengan guru. Ramai-ramai gitu sekarang. Lain kali kelas Al-Quran kena tutup. Tutup lah. Tutup kelas Al-Quran. Sebab apa? Amalan membaca Al-Quran selebih-lebih zikir boleh turut tanpa musyafahah dengan guru.
dengan baik. Wa amal dengan ilmu. Nak baca Al-Quran, ilmu. Guru aku. Guru beri akuan. Boleh baca dah. Tapi kena mendalami lagi. Biar guru yang kata. Guru kata ni akan menjadi saksi pada hari akhirah. Guru aku ni, yelah tak ada lah macam sijil kertas, tak ada lah akuan. Guru tulis ni, saing apa semua, tak lah. Tapi akuan daripada mulut guru itu menjadi saksi di padang mahsyar. Akuan daripada guru menjadi saksi di padang mahsyar. Yang mana kita baca Al-Quran berguru, musyafahah, guru sampai kepada Nabi SAW. Itu amalan selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Jangan buat Al-Quran ni murah. Mari nak baca Quran, belajar tak? Fatihah pun tak betul. Tapi kalau orang tak belajar, dikira Quran mudah. Samalah. Kalau tak belajar, akidah, iman, dikira mudah. Semayang, Allah semayang. Daripada budak pergi semayang, dikira mudah. Tapi kalau orang belajar, dia tahulah. Kebimbangan yang sangat besar kalau tak belajar ilmu tauhid. Kebimbangan yang sangat besar. Khatar yang azim. Kebimbangan yang sangat besar. Macam mana dengan semayang, macam mana dengan taat batin tanpa ilmu. Macam mana membaca Al-Quran tanpa ilmu. Bagi orang yang belajar. Bagi orang tak belajar, dia tak tahu tu. Lepas tu dia cukup menekan. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Bukan buat sendiri-sendiri. Walaupun kita kata semayang, nampak zahir, tak boleh turut orang. Kalau Fatihah cukup mudah pada anggapan. Sebab tu imam baca kuat. Fatihah pada anggapan orang tak belajar cukup mudah Fatihah. Sebab apa? Dengar semua tu imam baca Fatihah kuat. Tu imam baca Fatihah kuat, Fatihah tu, Fatihah sedap. Dengar semua. Tapi kalau tak belajar, betul tak baca Fatihah. Dan ni Fatihah ni dengar semua ni. Subuh, maghrib, isyak, tu imam baca kuat semua. Tapi kalau tak belajar, betul Fatihah? Tak betul. Bayangkan, hak zahir nampak mayang, hak zahir dengar Fatihah, kena belajar. Macam mana dengan akidah? Pegangan masing-masing. Ini macam mana dengan ibadah batin? Hati masing-masing. Nak tiru siapa? Hak zahir pun semayang tak boleh tiru. Hak zahir dengar Quran pun tak boleh tiru, kena belajar. Hak batin macam mana? Tanpa ilmu, amal ibadah tidak akan diterima. Tapi pelik manusia ni nak buat amal. Hak jauh daripada masjid, hak jauh daripada amal, semayang puasa pun tak peduli. Hak tu dia tutup buku tu. Hak ni dak ni, rajin buat amal. Supaya jadi bekal akhirah. Amal macam mana bekal akhirah? Amal yang mengikut ilmu. Itu amal yang menjadi bekal akhirah. Sembahyang tanpa ilmu tidak sah, dosa besar, bukan hanya kosong. Puasa tanpa ilmu tak sah, bukan kata kosong, dosa besar. Kalau kosong, balik out bang, seri baru, balik asal lah kita panggil. Oh, tak sah semayang puasa. Lepas tu tak ada pahala. Lepas tu kosong, balik asal. Dak zanbun kabir, dosa besar. Ada ni. Ni pula kalau tidak ada taat batin, dosa besar. Bersifat dengan sifat yang diharamkan oleh syarak, dosa besar. Baca Al-Quran, nak buat amal ibadah, nak bekal akhirah, baca tak betul. Baca salah tanpa belajar. Baca Quran salah tanpa belajar ni harus makruh. Baca Quran salah tanpa belajar harus je. Ataupun tinggi-tinggi makruh je. Makruh tak apa, tak berdosa, tak boleh pahala je. Makruh je. Gitu je Quran ni. Baca salah makruh. Makruh tu maknanya ringanlah sikit. Sebab apa? Tak berdosa. Haram.
Lepas tu nak amal ibadat gitu. Tak kira ni orang nak buat amal ibadat. Orang nak buat amal untuk bekal akhirah. Tiba-tiba tak boleh belajar. Tu kata pelik manusia tu. Tak logik dia akal. Nak buat amal tak boleh belajar. Jadi hak akidah dalaman masing-masing, hak taat batin, ibadah batin dalaman masing-masing. Jadi sebagaimana taat zahir perintah Al-Quran, taat batin pun perintah Al-Quran yang sama. Dan lagi firmannya, firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabar kamu. Bahawasanya Allah Ta'ala serta orang yang sabar. Allah Ta'ala menolong orang yang sabar. Serta dengan makna Allah Ta'ala menolong orang yang sabar. Sabar oleh kamu. Itu perintah Al-Quran, perintah wajib. Cuma ulama membahagikanlah. Perintah sabar ni ada perintah yang wajib, ada perintah sabar, perintah yang sunat. Jadi perintah sabar ni perintah Al-Quran. Ada sabar yang diwajibkan, ada sabar yang disunatkan. Sabar. Kita sabar. 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 Sabar ni apa nama? Sabara yasbiru dengan rabat. Apa rabat? Ikat. Ataupun habas, kurung atau ikat. Kalau kita cakap dengan hello. Sabar. Apa nama? Senapah. Aku panggil senapah. Senapah je tau. Lepas ada senapah kita gomong lah. Senapah je. Jadi senapah. Lepas itu bebas. Dah. Sebab tiketulah. Tiketulah ujian yang paling besar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sebenar-benarnya adalah di ketika mula-mula tu. Ketika mula-mula tu. Lepas daripada tu tenang dah. Tu tak apa dah pada tu nya. Hak ketika mula-mula tu. Jadi sabar yang sebenar-benar adalah sabar ketika mula-mula tauhid. Lepas tu kita cakap senapah. Kalau senapah tu boleh tu sabarlah. Nak juga nak O-R-K gitu. Okey jadi okey pula. Nak juga nak O-R-K ke apa? Mana apa? Senapah, sabar. Lepas daripada tu kok jadi tenang. Hak mula-mula tu lah. Terlucu tika tu kok. Orang pun rakam masuk TikTok. Jangan suka gitu. Ayah haji ke mak haji ke, jangan awak ngamau. Ini bukan zaman dulu ni. Sekarang ni semuanya tangan belaka. Semuanya tangan belaka. Hak mula-mula tu hilang kawalan, malu sampai ke bila-bila. Masa mula-mula tu hilang kawalan, tak terikat. Sabar ni kena ikat. Tak terikat, terlucu. Sekejap je. Lepas tu menyesal selama-lamanya. Orang ambil gambar apa semua kena tangkap polis. Mula-mula tu je. Kalau beberapa saat tu, lepas tu dok lah. Situ je terlucu. Hati ketua. Lepas tu cakap senapah tu. Apa? Tiket tu pegang. Lepas tu okeylah tenang, terkawal. Mula-mula dia. Benda waktu tu cakap tu betul dah lah. Terlepas saat tu mula takap poli. Lepas tu menyesal selama-lamanya. Lepas tu mikir kalaulah masa tu lama ke masa tu? Sekejap sangat-sangat. Kan? Tu senapah tu. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar ketika permulaan kita menempuh tu. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlucu ikatan masa tu. Apa? Terlepas daripada kurungan. Sebab sabar ni habas dengan makna kurung. Habas dengan makna kurung.
Maknanya kalau masa tu terlepas je daripada kurungan, habis ngamuklah dianya. Mana? Orang pun rakam, batu gak orang pun siok. Jadi kih, jadi panjang cerita. Kalau dulu dia tertutup. Itu sabar. Tapi sabar ini bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Sebab Nabi SAW bersabda, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Bermula iman ni ada dua nisfan, dua nisfu dia panggil. Dua nisfu tu separuh. Lepas tu dua separuh. Panggil apa? Nisfan separuh. Lepas tu dua separuh. Dua separuh. Faham tak ni? Separuh yang pertama pada syukur, pada sabar. Separuh yang kedua pada syukur. Gitu. Dua separuh. Nak cuba macam? Faham tak? Kita pakai dua bahagian lah. Tapi nisfung ni separuh. Jadi dia ada separuh yang pertama duduk pada sabar, separuh yang kedua duduk pada syukur. Sebab kita dalam kehidupan dua, sama ada qada yang manis ataupun qada yang pahit. Wa hulwihi wa murrih, Nabi kata. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Dan engkau beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah, baik, iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, dan manis dan pahit. Ada satu manis, ada satu pahit. Hak manis kena sabar dan syukur, hak pahit kena sabar dan syukur. Dia dua-dua sekali. Kitanya hak manis nikmat, syukur. Hak pahit ujian tu sabar. Kedua-dua. Hak manis kena sabar, kena syukur. Sabar. Sabar apa? Jangan guna nikmat pada jalan yang Tuhan tidak redha. Sabar. Lepas tu pada qada yang pahit, syukurnya di mana? Qada yang pahit ini syukurnya, kerana qada yang pahit Allah akan beri pahala yang besar. Kalau kita sabar, Allah Ta'ala akan mengkifaratkan dosa. Allah Ta'ala angkat darajah dengan bala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur. Jadi pada perkara yang manis, sabar dan syukur. Pada perkara yang pahit, sabar dan syukur. Jadi dalam kehidupan kita, dua ni. Hak kita nak minta berlindung. Dua perkara. Kedua-duanya datang daripada Allah. Maka imannya duduk di sabar dan duduk di syukur. Taat batin ni dia berkait rapat dengan akidah. Taat batin berkait rapat dengan akidah. Tanpa ada taat batin bukan bererti seseorang tidak berakidah. Tanpa taat batin berarti seseorang akidah imannya lemah. Kenapa kita wajib sabar? Kerana ujian daripada Allah. Kenapa kita wajib syukur? Sebab nikmat daripada Allah. Kenapa kita wajib tawakul? Kerana pegangan kita asbab tauhid bekah. Kenapa kita wajib ikhlas? Sebab taat kita tu hak Tuhan. Kalau taat kita tu hak kita, apa kita nak ikhlas kerana Allahnya? Sebab taat tu kita buat, bukan hak Tuhan. Tapi taat kita tu, kebaikan iman dan taat, qada qadar hak Tuhan. Maka wajib ikhlas. Dia berkait rapat dengan akidah kita. Tapi untuk kita taat batin bergantung pada kekuatan iman, kekuatan akidah masing-masing. Sebab itulah bila sahabat, pokok sahabat dia mengaku merekanya beriman, maka Nabi tanyalah sahabat, apakah alamat kamu beriman? Alamat tanda. Maka sahabat pun jawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal ghaqa wa nasbiru bima wa narda bimawaqi'il qada. Tiga. Nasbiru alal bala, kami sabar atas ujian Allah. Wa nashkuru alal ghaqa, kami syukur atas kurnia Allah. Wa narda bimawaqi'il qada,
kami redha dengan apa perkara yang berlaku yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, syukur, redha. Sahabat jawab. Maka Nabi berkata, mukminun wa rabbil Ka'bah. Orang beriman demi Tuhan Kaabah. Ada. Sabar, syukur, redha, itu alamat seseorang tu beriman. Jadi bicara sabar, kita dahulu dalam kitab Penuh Bagi Hati, sabar sifat mahmudah yang keempat. Sabar sifat mahmudah yang keempat. Sabar yang wajib, sabar atas mengerjakan ketaatan. Sabar atas belajar fardu ain. Sabar atas mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar atas meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar yang wajib. Sabar yang sunatnya, sabar atas amal sunat lah. Sabar yang sunat, sabar atas amal-amal yang sunat. Sabar ketika sembahyang sunat, sabar ketika membaca Al-Quran, sabar ketika bangun malam, sabar ketika nak sedekah jariah. Sekarang kena sabar juga, kena sabar lah. Kena kalau tak sayang nak beri duit itu, sabar lah. Sabar. Sabar. Hak sunat lah. Sabar atas mengeluarkan zakat, tu wajib tu. Hak amal yang sunat, sabarnya sunat. Hak amal yang sunat. Sabar pada meninggalkan perkara makruh, tu sabar yang sunat. Memang sedap, makanan tu sedap, tapi makruh hukum dia. Sebab contohnya makanan tu menyebabkan berbau, maka hukumnya makruh. Sedap, sabar, jangan ambil. Jangan ambil. Itu sabar yang sunat. Sabar yang sunat lagi, sabar daripada membalas orang yang menyakiti. Itu sabar. Sabar daripada membalas. Sebab syarak, kalau dia membalas, seumpama syarak membenarkan. Dia balas seumpama syarak membenarkan. Iza tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum wa an tasbiru khairul lakum. Bila orang melampaui atas engkau, maka engkau boleh balas melampaui yang seumpama, tetapi sabar lebih baik atas kamu. Mana syarak membenarkan balas seumpama. Tak ada ni. Tapi jangan balas. Sabar tu sunat. Balas seumpama, syarak membenarkan. Yang lebih baiknya, idfa' billati ahsan. Dia menyakiti, kita balasnya tidak, kita buat baik pula kepada dia. Tu. Tu payahlah dah. Dia kata macam-macam, kita kata balas pun tidak, baliknya kita atur makanan rumah dia. Dia pun tak wani nak makan tau. Kita kata berat-berat ke dia, dia atur makanan ni ubah apa ni barangkali. Dah. Balasnya tidak, atur makanan contoh. Itulah. Mana jangan balas, sabar, lebih baik laginya kita balas baik. Sebab Nabi SAW, kisah Nabi SAW macam mana? Orang kafir yang awak nyakiti Nabi, balasnya tidak, Nabi buat baik pula kepada dia. Tu. Itu nombor satu. Tapi kalau nak balas, balas yang seumpama. Balas yang seumpama. Jangan lebih. Bodoh mung tu bodoh. Sekat tu sudah lah. Bodoh mung tu bodoh capo tolu. Tu lebih dah tu. Tak boleh gitu. Seumpama je. Dia kata bodoh. Ni bodoh tolu bengong. Banyak mana balas. Seumpama je. Kalau balas seumpama, syarat tidak ambil salah, tapi disunatkan sabar, jangan balas. Tapi yang lebih baik, kita balas baik kepada orang yang menyakiti. Kemudian panjang bicara bab sabar. Kemuncak kesabaran kitanya Ramadan. Kemuncak kesabaran kita Ramadan.
pahala yang tidak terhingga. Gandaan pahala sekurang-kurangnya kita orang awam 10 kali ganda sekurang-kurangnya. Buat kebajikan sekurang-kurang gandaan 10 kali ganda, 70, 700. Tapi pahala sabar, pahala puasa gandaan yang tidak ada hingga, yang tidak boleh dihisap, yang tidak boleh dikira. Besarnya pahala sabar, besarnya pahala berpuasa Ramadan. Tapi nak pahala berpuasa Ramadan ni, kita buat persiapan molek-molek. Sebab kita bukan hanya Ramadan, cuma Ramadan adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan anugerah daripada Allah. Bukan kita Ramadan semata-mata, bukan, tapi anugerah daripada Allah. Kita anggap Ramadan lah nak bagi majlis surganya. Habis Ramadan hilang. Itu Ramadan tradisi. Itu Ramadan budaya, tidak akan menghasilkan natijah la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 tu lah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu natijah dia, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghasilkan ketakwaan, dia sama sahaja. Sebab apa? Sebab dihadap Ramadan sebagai adat budaya, tradisi tahunan sahaja, yang mana memang tak ada nak lari. Kalau boleh lari daripada Ramadan, nitah ke atas ke, nyuk ke bawah ke, nitah tak lari ke atas tau, nyuk ke bawah ke. Tapi kena hadap Ramadan ni, maka hadap dengan tradisi sahaja. Akhirnya lapar dan dahaga sahaja, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat amal sunat pula di bulan Ramadan, nak perbanyakkan amal sunat macam mana kalau kefarduan pun tak selesai, kefarduan pun tak peduli. Nak buat amal sunat ini pun samalah, rajin. Kalau kita tengok kok, oh hebat, ramai orang buat amal sunatnya. Tapi tempat yang sama, kuliah maghrib fardu ain tak seramai tu. Ada tak seramai tu. Hak kuliah fardu ain maghrib itu bukan orang kampung tu, orang luar. Ramai juga kuliah maghrib. Ramai cuba bilang kau orang kampung mana mari. Orang kampung lain. Hak bulan Ramadan tu, hak kampung masing-masing tu. Hak kampung masing-masing tu. Ramai tu kampung masing-masing. Hak kuliah fardu ain tak seramai bulan Ramadan. Tapi walaupun adalah kuliah maghrib fardu ain tu, tapi bukan orang kampung tu. Orang kampung tu hanya nak oyok amal bulan Ramadan, amal sunat. Tapi persediaannya macam mana? Nak terima anugerah daripada Allah yang diturunkan, kerahmatan daripada Allah. Kalau tak dapat anugerah daripada Allah, tak dapat rahmat Allah, Nabi kata fa inna syaqiyya man haruma fihi rahmatullahi azza wajal. Maka sesungguhnya celakalah, sengsaralah mereka yang tertegah pada Ramadan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habis Ramadan balik asal. Ini orang yang celaka, orang yang sengsara. Sebab nak hadapi Ramadan, kemah agama molek, kemah akidah molek, kemah semayang bam molek tiang agama. Ni kemah pula bab taat batin. Kalau kepaduan tak peduli Ramadan, nak amal sunat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila, dan putuskan olehmu kepada Allah akan sebagai putus, yakni ikhlas olehmu kepada Allah sebagai ikhlas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.